Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan kita dalam subjek Usuluddin, yang mana kita nak bincang kali ini berkaitan dengan bab hadis tajuk yang ketiga bagi Form 4 tingkat 4. Dan tajuk bagi pelajaran ataupun perbincangan kita pada kali ini ialah wujubu man'i zulmi wa daf'ihi, iaitu kewajipan mencegah kezaliman dan menghalangnya. Kewajipan mencegah, kewajipan ni kemestianlah kita cegah kezaliman dan menghalang kezaliman itu daripada berlaku. Okey, itu maksud dia. Okey, dan ini kita akan baca hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman afara'aita idza kana zaliman kaifa unsuruhu qala tahjizuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Ruahul Bukhari. Okey, dan ini adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsuru akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Tolonglah saudara kamu yang berbuat zalim dan yang orang yang dizalimi. Faqala rajulun, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kami faham dan kami tahu bagaimana untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Tetapi bagaimana pula kami tak faham bagaimana nak menolong orang yang berlaku zalim. Bagaimana nak tolong dia? Qala Rasulullah bersabda, tahjizuhu aw tamna'uhu minaz zulmi. Tahan dia ataupun cegah dia ataupun kamu cegah dia daripada berbuat zalim. Maka fa inna dzalika nasruhu. Maka tindakan itu adalah kamu telah menolongnya. Fa inna dzalika nasruhu. Kamu telah menolongnya. Bukan maksud kat sini tolong orang buat zalim tu, dia pergi buat zalim kat orang lain, kita tambah lagi kezaliman, bantu dia, mai aku tolong kau, nak pukul siapa contohnya. Bukan macam tu, tapi kita tolong orang yang berbuat zalim ni dengan menahan kezaliman yang dia lakukan. Kalau tolong orang yang dizalimi tu, kita dah faham dah. Itu yang menjadi tanda soal ataupun pertanyaan di kalangan sahabat-sahabat apabila Rasulullah kata berkaitan dengan tolonglah saudara kamu yang berlaku zalim, yang membuat kezaliman dan yang dizalimi. Maksudnya macam yang kita faham daripada hadis ni lah, Rasulullah ajar macam mana kita. Dalam hadis yang lain ataupun dalam matan hadis yang lain ada juga Rasulullah kata kamu pegang tangan dia, jangan bagi dia berlaku zalim. Hadis tu riwayat daripada Anas bin Malik juga. Okey, dia seakan-akan sama dengan hadis yang ni. Okey, kemudian kita tengok kepada ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat, perkataan-perkataan yang terpilih dalam hadis yang kita bacakan tadi. Zaliman, jaizan atau taghiyan, iaitu zalim ni, jaizan atau taghiyan tu zalim jugalah, berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Mazluman,
mu'taddan alaihi, orang yang dizalimi, tahjuzuhu, tamna'uhu an ghairihi, mencegah dia daripada orang lain. Unsur imtana'a minaz zalim wa sa'ida mazlum. Okey, unsur ni tolong mencegah dari berbuat zalim dan menyelamatkan orang yang dizalimi. Okey, kemudian tamna'uhu takuffuhu, menahan. Okey, itu ma'anil kalimat. Okey, seterusnya. Okey, ar-rawil a'la lil hadis. Kita nak tengok berkaitan dengan perawi, nak berkenalan dengan perawi hadis ni, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Okey, ismuhu Abu Hamzah. Abu Hamzah ni dia punya gelaran yang diberikan oleh Nabi. Abu Hamzah Anas bin Malik bin Nadar al-Khuzraji al-Ansari al-Madani radhiyallahu anhu. Okay, dan dia ni adalah Anas bin Malik bin An-Nadar al-Khazraji, iaitu dia ni daripada kelompok orang daripada puak Khazraj. Kita tahu kan, dalam peristiwa hijrah Rasul tu yang famousnya adalah persaudaraan di antara puak Aus dan Khazraj. Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi ni adalah daripada keturunan Khazraj al-Ansari, dan dia merupakan orang Ansar, orang yang penduduk di Madinah, bukan orang yang berhijrah, dia orang asal Madinah, al-Madani, Madinah lah. Kemudian wafatuhu, wafat pada tahun 93 Hijrah, wa umruhu, dan pada ketika berumur 103 tahun. Dia wafat pada tahun 93 Hijrah, wa umruhu, dan pada tahun 93 Hijrah ni Sayyidina Anas bin Malik ni dia berumur 103 tahun. Dan dia sekejap lagi kita tengok, dia ni adalah sahabat yang terakhir yang meninggal dunia. Okey, nash'atuhu, kita tengok sejarahnya. Wulida ba'dal bi'sah bisalasa bisalasati sanatin, wa qaddama Rasulullah wa huwa ibnu asyara sinin. Okey, dia dilahirkan pada selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul 3 tahun. 3 tahun selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Okey, Rasulullah dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Maksudnya pada umur Rasulullah 43 tahun, Sayyidina Anas bin Malik ni dilahirkan. Okey, kemudian wa qaddama Rasulullah, ketika Rasulullah sampai pada ketika peristiwa hijrah tu, wa huwa ibnu asyara sinin. Sayyidina Anas bin Malik ni berumur 10 tahun pada peristiwa hijrah. Okey. Kan Nabi kan tadi kita cerita Sayyidina Anas ni dia lahir ketika umur Nabi 43 tahun. Dan ketika Rasulullah sampai pada peristiwa hijrah tu, Rasulullah sampai di Madinah, Sayyidina Anas ni dia berumur 10 tahun. Kita tahu Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Okay? Dakwah secara rahsia 3 tahun, dakwah secara terbuka 7 tahun, dakwah ke seluruh Mekah tu selama 3 tahun. Okay, kemudian berlakulah peristiwa hijrah yang mana Nabi menjalankan dakwah Islamiah di Madinah ni selama 10 tahun. Dan ketika Nabi sampai dalam peristiwa hijrah tu, Sayyidina Anas bin Malik ni dia berumur 10 tahun pada ketika tu. Dan dia ni, Sayyidina Anas ni, kalau kita baca lebih lanjut berkaitan dengan dia,
berkaitan dengan biografi Sayyidina Anas ni, Anas bin Malik ni, dia adalah pada ketika Nabi sampai tu, Nabi sampai waktu peristiwa hijrah tu, mak Sayyidina Anas bin Malik ni, dia ditinggalkan suami. Tetapi mak dia ni adalah antara orang perempuan yang pertama dalam kalangan Ansar yang memeluk Islam. So, pada ketika Rasulullah sampai di Madinah tu, banyaklah hadiah-hadiah yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi mak Sayyidina Anas ni dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak tahu nak bagi apa dah. Sebab aku orang susah, tapi ambillah anakku ini sebagai penolongmu," dia kata. So, akhlaquhu khadaman Nabi asyara sinin. Okay? Dan dia menjadi, Sayyidina Anas ni dia menjadi penolong ataupun pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan fi baitin nubuwah wa ta'dibuhu wa ta'addibu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan dia ni dah umur 10 tahun dah tinggal dengan Nabi, maka dia belajar adab daripada adab-adab Nabi dan dia tiru semua adab-adab Nabi. Perkara-perkara yang Nabi buat semua dia buat. Sebab dia hidup umur 10 tahun dia dah hidup dengan Nabi. Okey, dekat Nash'atuhu tu kita tertinggal tadi kan. Wa kana akhirus sahabah mautan bil Basrah. Tengok balik. Wa kana akhirus sahabah mautan bil Basrah. Dia adalah Sayyidina Anas ni merupakan sahabat yang terakhir meninggal dunia dan meninggalnya di Basrah pada umur 103 tahun. Umur dia panjang. Dan dia tu sahabat yang terakhir yang meninggal dunia. Okey. Kemudian kita teruskan dalam perbincangan hadis ni, syarahul hadis. Okay, hazal hadis dalilun ala wujubin nasrul mazlum wa ala wujubin nasrul az-zalim. Okay, hadis ini merupakan dalil yang berkaitan dengan wajibnya kita menolong orang yang dizalimi, wa ala wujubin nasrul zalim, dan wajib juga menolong orang yang berbuat zalim dengan menghentikan kezaliman yang dia lakukan. Okey. Wa qad nabbahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala tashihul afkar lidai ashabihi. Dan Rasulullah dalam hadis ni dia mengingatkan para sahabat, dia memperbetulkan pemikiran para sahabat, dia brainwash pemikiran sahabat ni, dan kita tahu dalam hadis tadi tu, sahabat-sahabat tanya macam mana cara nak bantu orang yang berbuat zalim, kena buat zalim juga dengan dia. So inilah brainwash Nabi tu. Nabi betulkan pemikiran sahabat ni supaya menolong orang yang berbuat zalim itu dengan cara menghentikan kezaliman yang dia lakukan. Okey, kemudian fafihi tazkirul muslim bihuquqil ukhwah al-islamiyah. Okey, dan Nabi ceritakan tentang pentingnya hak persaudaraan Islam. Maksudnya pentingnya ukhuwah Islamiyah itu. Fala yakhzulu akhahu, dan jangan menganiaya saudara-saudara kamu sendiri. Wa huwa dalilu ala samahatil Islam, dan itu merupakan bukti, hadis ni juga merupakan bukti sikap toleransi di dalam Islam. Sikap toleransi di dalam Islam. Wal hadis aidan dalil ala tahrim al-asabiyah al-jahiliyah. Dan hadis ni juga adalah dalil tentang haramnya asabiyah, kita mengikut perangai asabiyah zaman jahiliyah dahulu, berpuak-puak. Kalau orang jahiliyah ni, kalau puak dia kena serang, habislah. Seorang je kena, contohnya seorang kena tampar, habis dia akan pergi cari satu kabilah dia tu, satu puak dia tu akan pergi cari kabilah yang tampar anak buah dia tu.
Dia macam tu. Fi nasratil qabilati wal ashirati bil batil. Dan uh, orang jahiliyah ni dalam mempertahan kabilah dan puak ke arah kebatilan. Maksudnya dia orang tu saling bunuh perbunuhan kan. Macam Aus dan Khazraj pun, kaum Aus dan Khazraj tu dia orang sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ni, dia orang berpuluh-puluh tahun ada perang, saling berperang disebabkan oleh asabiyah kabilah tadi tu, perangai berpuak-puak tadi tu. Okey, itu adalah huraian sedikit, huraian secara umum berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Okey, kemudian okey, pengajaran daripada hadis ni, pengajaran hadis yang pertama, al-Islam nizamu syamil yatanawalu mazahirul hayatu jami'an. Islam ni adalah agama yang sesuai yang mencakupi semua aspek kehidupan. Ba al-iltizam biadabul muamalat ma'an nas wa ibtigha mardatillah. Pengajaran daripada hadis ni juga iaitu dengan mematuhi etika berurusan muamalat ma'an nas bersama manusia ataupun dengan orang lain wa ibtigha mardatillah dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jim ta'zimul haqqul muslimin wa islahu zatil baini wa syafaqati alaihim. Yang ketiga, meninggikan hak umat Islam, memperbaiki diri dan kasih sayang di antara mereka. Hadis tadi dia nak nak perbetulkan pemikiran sahabat, kemudian melengkapkan kasih sayang di antara para sahabat tu. Al-hassu ala an tadamuni wa ta'awuni fi daf'il mazalim hafzan li salamati mujtama', iaitu hadis ni juga, pengajaran daripada hadis ni juga adalah galakan supaya, dorongan supaya tolong menolong dalam membanteras kezaliman demi menjaga keselamatan masyarakat, demi menjaga keselamatan manusia sejagat. Dan itu saja perbincangan kita pada kali ini. Semoga kita dapat ambil iktibar dan pengajaran, dan semoga video ini dapat memberi manfaat, terutamanya untuk saya sendiri dan untuk awak semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.